Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai manusia, tidak kira apa bangsa kamu, kedudukan kamu, pangkat kamu. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berbuah-buah, bersuku kaum, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang dihormati saudara pengurusi, yang dihormati seluruh pemimpin Pakatan Rakyat, yang berhormat ahli-ahli parlemen, ahli Dewan Undangan Negeri, saudara-saudari yang berhormati dan dikasihi sekalian. Tidak berapa lama lagi kita akan menghadapi pilihan raya umum. Pilihan raya dalam negara yang mengamalkan demokrasi, bermakna rakyat diberi peluang untuk menjadi hakim, menghukum haki yang mengingkar. Sekiranya haki itu mengingkar dengan baik, dengan adil, maka rakyat memberi kepercayaan terus memerintah negara. Sekiranya parti yang memerintah itu buat silap, buat salah, zalim, maka rakyat berhak untuk menghukum dan menjatuhkan parti yang memerintah tukar berparti lain. Inilah makna demokrasi. Perkataan demokrasi dari berbahasa Latin akan berbahasa Greek, demokratia atau demokrasi, kuasa rakyat, rakyat berkuasa. Pilihan raya bukan bermakna jalan raya. Nak buat jalan raya masa lain. Jangan masuk pilihan raya sibuk-sibuk buat jalan raya. Pilihan raya bukan bermakna mengambil upah tanpa kuasa untuk dapat duit dalam masa beberapa hari. Mesti pilihan raya. Pilihan raya bermakna kita menentukan masa depan kita dalam masa 5 tahun, bahkan 50 tahun. Ini adalah pilihan raya. Marilah kita melihat, kita mendengar, bahkan kita sudah melihat, kita sudah mendengar bagaimana negara-negara yang maju dalam dunia
yang mengamalkan demokrasi. Rakyat memilih kerajaan yang sehat, kerajaan yang adil. Bila kerajaan itu lemah, silap, salah, rakyat bawa kerajaan ganti kerajaan baru. Di Amerika sebagai contoh, sebuah negara telah terbesar dunia yang dianggap paling hebat, beberapa tahun yang lalu apabila parti yang dipimpin oleh Bush yang jadi presiden di masa itu buat silap karena berperang di Afghanistan, berperang di Irak, menyebabkan ekonomi Amerika runtuh. Rakyat Amerika menolak Bush dan pakinya dalam masa pilihan mereka, dan pilih Obama seorang kulit hitam jadi presiden. Di India pernah dalam tahun 80-an apabila parti Kongres yang ditubuhkan oleh Mahatma Gandhi disambung oleh Nehru, Indira Gandhi menyambung memerintah negara besar India. Apabila media swasta India mendedahkan pemimpin parti Kongres telah melakukan kesilapan kerana rasuah dalam pembelian senjata di Presiden. Rakyat India mengalahkan parti Kongres, memilih parti lain untuk memerintah India. Di Indonesia, Soeharto yang telah memerintah beberapa lama kerana rasuah menyalahgunakan harta rakyat. Rakyat Indonesia menolak parti Golkar. Mengapa di negara kita Malaysia ini 50 tahun lebih kita mencapai kemerdekaan? Dulu di perikatan, sekarang Malaysia Nasional telah melakukan berpuluh-puluh kali kesilapan, menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan harta rakyat, ribu-ribu juta, berbagai skandal berlaku. Rakyat masih diperbodohkan. Hanya rakyat di kawasan bandar dan pinggir bandar saja. Kerana kita sedang menghadapi demokrasi yang masih sempit. Rakyat tidak mendapat maklumat yang sepenuhnya. Di negara lain, kerana kemalangan kereta api, kerana memberi rasuah, kerajaan berjatuh. Di negara kita tidak berlaku demikian. Alhamdulillah tahun 2008, pilihan raya yang ke-12, kita telah membuat sedikit perubahan. Belum lagi seluruh perubahan. Perubahan menjadi kawasan-kawasan bandar dan pinggir bandar. Saya yakin saudara-saudara yang hadir ini bersedia untuk membuat perubahan. Tidak cukup dengan saudara hak saudara yang
bersemangat di sini saja. Setelah kita pulang, kita masih berguyup kuat menyampaikan maklumat kepada saudara mara dan sahabat anda itu untuk membuat perubahan. Barisan Nasional telah menggunakan berbagai cara untuk membojokkan rakyat. Di antaranya ialah memecah belahkan rakyat, melanggarkan antara satu sama lain. Mereka tak ada modal, pasti perkudakan oleh DAP. DAP perkudakan oleh PAS, keadilan diperkudakan oleh DAP, diperkudakan antara satu sama lain. Kita lupa yang berlaku bukan diperkudakan, tetapi diperlembukan. Kita tak menyadari berbagai kaum dan berbagai agama yang ada di Malaysia ini, yang merupakan masyarakat majmuk, bagi orang Islam adalah menganggap ialah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Melayu yang sudah ada di sini beberapa lama, orang asal yang ada di sini, diperhambakan oleh penjaga. Kemudian penjaga membawa orang Cina, orang yang dia diperhambakan oleh penjaga. Daripada Manju. Kita sama-sama diperhambakan oleh penjaga. Penjaga mempermain-mainkan kita. Ini memang hakikat. Orang Melayu diperhambakan oleh penjaga, China diperhambakan oleh penjaga, India diperhambakan oleh penjaga. Setelah kita mencapai kemerdekaan, kita menerima hakikat. Bagi orang Islam, bumi adalah bumi Allah. Manusia semua adalah hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengambil manfaat di dalam negara ini dengan mengapi-api dan semangat berkauman di antara satu sama lain. Islam mengajar semua manusia adalah hamba Allah. Dari keturunan Adam alaihissalam, berbeza bangsa, berbeza agama. Perkara yang kita tidak boleh paksakan. Yang penting kita memanfaatkan kebolehan semua bangsa yang ada di sini. Orang Melayu ada kebolehan dia, orang Cina ada kebolehan dia, orang India ada kebolehan dia. Sekiranya kebolehan ini digabungkan, kita bergembira satu kekuatan yang hebat. Pakatan Rakyat telah mengadakan 2 kali konvensi. Konvensi di Selangor dan konvensi di Kelantan. Terus kepada konvensi ini telah membuat keputusan
Pakatan rakyat peradilan ini menerima Islam adalah agama tersebut. Agama-agama lain ada hak mereka sendiri. Semua lagi menerima bahasa lain adalah bahasa kebangsaan. Bahasa itu hak diamalkan. Bahasa ilmu hendaklah dipertentangkan. Menerima radio berpuasan. Hadis semua orang lain boleh bergerak. Kerana mereka paling lama masjid. Dalam masjid yang sama kaum lain yang masjid. Hak yang sama dengan lagi. Ini persetujuan yang terbang. Ada orang yang mengatakan kalau perkataan rakyat yang meminta menakut-nakutkan orang lain, DAP akan menguasai negara. Kepada orang Cina, mereka orang bukan kita. DAP bertanding untuk mencapai kemenangan 40-50 kursi. Daripada 220 kursi bagaimana? Dengan kursi jumlah ini, DAP tidak boleh menguasai negara sebenarnya. Bertanding 70-80 kursi. Kalau menang tak boleh menguasai sebenarnya. Keadilan bertanding 70-80 kursi. Kalau menang tak boleh menguasai sebenarnya. Kita menang dengan pakatan dan gabungan untuk menguasai pemerintahan negara. Semua kaum di Indonesia, orang Cina baik, orang India baik, orang Iban baik, menerima hakikat sebenarnya orang lain Islam adalah serah kepada pimpinan negara. Mereka terima. Apa yang menjadi masalah kepada orang lain Islam dan Islam? Pemimpin UMNO tidak boleh menunjukkan contoh Islam yang sebenar bertauhid. Contoh Ali yang sebenar bertauhid. Kita mahu tunjukkan contoh yang sebenar. Bukan contoh pemimpin yang rasuah. Bukan contoh pemimpin yang menyalahgunakan kuasa untuk keluarga dan anak-anak dia. Pemimpin yang amanah inilah contoh yang sebenar. Kita telah memerintah beberapa buah negeri, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, pernah memerintah Perak dan Pinang Benar. Dalam masa pemerintahan kita, sama ada hubungan yang terkini. Tidak ada bukti sedikit pun yang boleh diambil tindakan dan menyalahgunakan kuasa. Kita semua tahu bahawa pemimpin barisan sudah sentas meminta. Kalau ada kesalahan sedikit pun, mereka akan ambil tindakan. Mereka tak boleh ambil tindakan. Bila ada laporan mereka, pihak penegak rasuah terjun sudah mudah berkisahkan. Tak ada bukti untuk diambil tindakan. Alhamdulillah. Ini sudah cukup kepada rakyat untuk menyokong pakatan rakyat dan negara yang ada. Sudah cukup. Malangnya rakyat tidak boleh menjadi hakim yang adil karena saksi yang tidak adil. Saksi dalam amalan demokrasi tidak beda.
Media kembali dalam negara yang mengamalkan demokrasi yang sebenar. Media, radio, TV, swasta, dia menyekolahkan semua parti politik, bukan parti kerajaan saja. Di negara lain, dia pilihan raya, ada debat, ada perbahasan. Waktu semua parti rakyat boleh demokrasi bersoal. Di negara kita tak ada perubahan ini. Gambar Presiden keluar, gambar saya keluar, gambar Presiden buat ini keluar. Kadang-kadang gambar keluar, mulut keluar, selalu ada. Yang dia tentang kita macam-macam, kita jawab. Ini makna demokrasi di negara kita. Saudara-saudara di kawasan Bandar dan pinggir Bandar sudah membuat perubahan. Pertahankan perubahan ini dalam cahaya akan datang. Dan kembangkan perubahan ini di kawasan-kawasan pedalaman. Hanya 30 kursi lebih saja lagi. Untuk kita membuat perubahan tidak banyak. InsyaAllah perubahan boleh berlaku. Oleh kerana masa berhak dan saya pun terpaksa bekerja untuk program saya esok. Cukup sekali itu nak beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mudah-mudahan sudah bekerja kuat. Tidak cukup hadir di sini saja, balik bekerja kuat di tempat masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.